Oh, bukan sudah sekat tu. Rasulullah kata, hang duduk situ. Gi, mula tempatmu. Subhanallah, sopo budak. Ikut kami tu. Nyak. Lalu Badui itu berkata, wahai Rasulullah. Apabila pergi jalan-jalan, masuklah kaki dia pun masuk. Akal dia. Cerita ni bukan cerita kartun ni. Bukan cerita prozen ni. Seorang Badui mari temu Rasulullah, aku tahu mu ajak orang kepada satu ajaran. Tetapi aku tak percaya kepada ajaran itu kecuali mu kena tunjuk kepada aku satu benda pelik. Mukjizat lah. Satu benda pelik kepada aku yang menunjuk ke kamu ni betul-betul wakil daripada Tuhan. Orang ramai mengaku hak ni bawa ajaran ni. Tunjuk kepada hamba satu bukti yang pelik yang menunjuk kamu ni wakil daripada Tuhan, dipanggil mukjizat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Maka Rasulullah kata kepada perempuan saat ni, apakah yang engkau mahu? Mu nak suruh aku buat gapo? Mu nak gapo? Maka ia berkata, maka perempuan tu royak kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah sendiri buat, tetapi Rasulullah kata, mu nak suruh aku buat gapo dia? Mu kata, kalau aku tunjuk mukjizat aku, tanda aku ni wakil daripada Tuhan, mu nak beriman. Okey, mu nak suruh aku buat gapo? Rasulullah kata. Siapa cabar lagu tu? Bisa tak bisa? Maka kata perempuan itu, engkau suruh ke pohon kurma yang sudah kering itu datang kepada engkau. Boleh. Kalau pokok hidup tak apa lagi. Dia nak kata biar tak boleh gerak langsung. Yang hitam-hitam jumpa pohon kayu mapuh. Kalau kita pohon kayu mapuh lah. Sana kurma lah. Jangan pohon durian, pohon seto, moktan, tak ada lah. Jadi pohon kurma. Ya tengok pohon kurma tu mapuh dah. Kali-kali hidup mungkin. Dia kata hok mapuh dah. Maka kata ya Rasul, kata wahai Muhammad, mu panggil dia mari sini. Tu pokok mapuh tu nampak tu? Mapuh lah. Mu panggil dia mari kat ni. Kebetulan di hadapan mereka ada satu pohon kurma yang sudah lama dah kering. Hok mapuh dah. Maka Rasulullah bersabda kepada Badui itu, pergi kat pohon tu, katakan kepada dia. Pergi kat pohon tu, mu royak kepada dia bahawa Muhammad memanggilmu. Bisa. Rasulullah kata, pergi kat pohon taman tu, pergi royak kata, Muhammad panggilmu. Kalau kita supaya kita panggil pondok telefon, kita telefon kan? Royak kat telefon, Muhammad panggilmu. Lagu mana? Badui tu nak tengok ni benda pelik ni Rasulullah ni. Pergi ayat dia. Maka Badui itu pergi lalu berkata, wahai pohon kurma, perkenankanlah Muhammad. Maknanya ikutlah kata-kata Muhammad. Sesungguhnya ia memanggil kamu. Ya ayat ke pohon kurma, dengar kata Muhammad. Muhammad panggilmu tu. Betul ke tak? Maka pohon kurma itu bergerak. Kok mampu tu gerak. Gerak. Koyalah kita lah. Kita tak tengok peristiwa tu. Kalau tengok selok. Pakai hot tu nostalgia paling indah. Gerak. Cabut akal dia. Tarik kah? Cabut akal. Nak jalan ke? Cakap dia terbang. Jadi nak jalan lah. Maka cabut akal dia. Tarik akal dia. Gerak. Maka pohon kurma itu bergerak ke kanan lalu tercabut akarnya. Gini. Tarik kanan. Cabut. Dan bergerak-gerak ke kiri, lalu tercabut akarnya. Cabut. Lalu ia datang, jalan cak perak. Sudah lagu ni. Nak tengok sangat benda pelik. Tengok telefon dah. Ngangor dah tengok. Ia ingat gora. Rasulullah kata Muhammad panggil, mari sungguh pohon kayu tu bergerak jalan. Lalu ia datang di dalam keadaan demikian itu duk berjalan kepada Rasulullah. Cabut akal dia berjalan cak perak. Sopo orang sudah. Setelah hampir kepadanya, ia memanggil serta mengucapkan. Siapa dekat Rasulullah? Pertama tu.
Kecek dah pula. Kecek ke apa? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tu akak tangan lah. Ni hamba contoh lah. Saya akak tangan ni. Namun kita tak ada tangan. Lagu mana pohon kayu tu tahu tunggu saja ko. Tetapi akak tu ada. Tapi bunyi suara siapa dekat Rasulullah? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Oh, pokok kayu pun kenal Nabi. Manusia yang tak kenal Nabi. Setara mana. Pokok kayu tu hok mampu. Apabila Rasulullah panggil, kalau kita kata orang mati dah lah. Kalau kita lah ni. Kalau pokok hidup tu boleh kira lagi. Pokok tu mampu kering dah. Bangun kalau Rasulullah panggil. Manusia tak kenal Rasulullah. Kata Rasulullah tak ada manfaat apa-apa. Duk panggil gapo gak Rasulullah. Rasulullah tak ada gapo. Rasulullah mati dah. Ambo ni ada manfaat. Oyak ke ambo nak gapo-gapo. Oyak sikit-sikit oyak kepada Rasulullah. Rasulullah mati dah kan. Dia kata ni macam-macam orang. Dulu apabila kita berhujah dengan Rasulullah kata boleh tolong, mula-mula dia kata Rasulullah tak ada manfaat langsung. Apabila kedua kita hujah-hujah sekali dia boleh terima. Dia kata Rasulullah ketika hidup memang bisa. Pulak-pulak. Lepas tu, lah ni, ketika mati memang tak boleh juga. Tak boleh pula. Gosok kali kita berhujah-hujah, pakar tak mengaku juga, pak sudah. Ya lagu tu ya. Kecek tak bertanggungjawab. Salah, biasa, standard salah. Tak ada kata nak tarik semula kenyataan dia, kau gapo dia, kau Maka Nabi SAW menjawab, Wa'alaikumussalam. Weh, supaya kecek dengan benda hidup. Wa'alaikumussalam. Maka badui itu pun berkata selalu. Sambung. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Sambung badui itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa annaka Rasulullah. Kadang-kadang buat masa sekarang kita orang ahli agama kena tunjuk juga khamak sikit-sikit. Sebab apabila orang ni kurang kepercayaan dia kepada agama, maka kena tunjuk sikit kehebatan agama kita. Bapa katanya berbahasa kata, bapa zaman Rasulullah tak tunjuk sangat hebat dia, mukjizat dia tu. Contohnya pergi perang tak luk, tak kebar kau apa dia Rasulullah nampak macam biasa banyak. Ada mukjizat Rasulullah ni banyak, ada setengah ulama kumpul sampai 1000 peristiwa. 1000 peristiwa pelik-pelik Rasulullah. Ada kata 300 peristiwa, banyaklah. Tapi ulama kata bakpolah ni wali-wali tunjuk khamak bisa, bukan kata bisa, tak boleh lebih daripada ni. Tapi nampak macam bisa pada Nabi dah pula. Khamak-khamak wali ni, bakpo? Khamak-khamak ni terlalu banyak berlaku. Zaman sahabat dulu tak ada. Sahabat tak berlaku benda khamak. Pada hari ya masya-Allah orang jujur dengan Tuhan. Apa sahabat? Engkau Rasulullah mukjizat dah. Zaman sahabat tak ada, sahabat khamak kau gapo dia tak ada. Terbai kau gapo dia. Jarang mana kalau nak baca peristiwa ada. Tetapi sangat jarang berlaku. Tetapi apabila generasi tabi'in, ulama-ulama ni apa banyak berlaku keramat. Ada orang buat hujah kata keramat ni tak ada. Sahabat tak keramat lah mana. Tak nak jarang cerita ni. Maka ulama menjawab, kerana pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat dan zaman tabi'in itu, orang Islam tu iman dia kuat dah. Kuat lagu mana? Tak perlu kepada bukti dah. Maka dia pegang sungguh ajaran agama Allah Ta'ala, maka tak perlu kepada bukti. Maka apabila akhir zaman selepas pada tu iman tu kurang. Apabila iman kurang, dia nak bukti. Maka sebab itulah pendakwah-pendakwah. Kalau kita tengok cerita tempat kita wali songo, kau gapo untuk kenali cerita dia kak. Bukan nak melebihi sahabat, bukan nak melebihi Rasulullah, kerana zaman tu meminta kepada orang-orang keramat. Nak tunjuk supaya bukti. Allah tak ayah ni keramat sungguh. Baru ingat, baru dengar kata. Kalau tidak, tak ada apa, tak dengar. Maka masyarakat mendesak pendakwah-pendakwah menzahirkan karamah dia.
Ulama kata bukan nak melebihi sahabat, tetapi kerana iman orang akhir zaman terlalu lemah, banyak nak minta bukti. Tu Rasulullah. Ada supaya dengan demo. Maka Rasulullah ni bukan insan biasa. Bukan manusia biasa. Memang ambo tak kata dia manusia biasa, tetapi ambo royak ketika dia sebelum jadi nabi dia manusia biasa. Ada juga orang. Awak ya betas itu. Masuk jadi nabi ambo tak pertikailah memang dia ada mukjizat dekat apa dia. Sebelum jadi nabi dia biasa ya. Jolo kau pendapat lagu tu. Rasulullah ni kita pun ngaji di dalam kitab pun ada sebut. Benda pelik ni banyak, ada 8 jenis benda pelik di atas muka dunia. Salah satunya dipanggil irhas. Apa maksud irhas? Benda pelik yang berlaku kepada Nabi sebelum lagi ia jadi Nabi. Contohnya, Nabi apabila lahir, mapuhlah api di negara Parsi sekarang, Iran. Api itu tak pernah padam 1000 tahun dah. Apabila malam kelahiran Rasulullah, mapuh, pop. Tiba-tiba. Bukan ada cucu air. Mapuh tiba-tiba. Istana-istana. Tia-tia seri. Istana-istana besar. Runtuh. Berhala jatuh sembah kelepuk. Maka peristiwa ni pelik berlaku sebelum lagi Rasulullah jadi Nabi. Rasulullah berjalan dilindungi oleh awal. Bila? Sebelum lagi jadi Nabi. Maka sebelum jadi Nabi lagi, Rasulullah sudah pelik dah. Bukan insan biasa, bukan manusia biasa. Salah orang kata manusia Nabi Muhammad ni bisa lepas jadi Nabi baru bisa. Tak, sebelum jadi Nabi lagi. Kenapa dia waktu ambil kenyataan lagu tu? Apa dia waktu ambil kenyataan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, dia hanya manusia biasa. Tujuannya supaya kita tidak muliakan, tidak besar ke Nabi Muhammad ketika dia kecil dan ketika dia lahirkan. Boleh-boleh makluk waktu ambil cerita ni. Tak siri orang sambut makluk ya. Nak suruh orang nak, kalau benda biasa tak payah sambut lah. Anak kita tak semaya bel kita buat hari jadi dia. Nabi Muhammad contohnya lah. Kalau tak berlaku khamak apa muirhah bagi Nabi pun, kita sebagai umat tak rasa gembira ke? Anak kita hok tak mengaji fardu ain tu untuk kita sambut lagi hari jadi, hari birthday dia. Khabar-khabar Nabi Muhammad. Kalau tak berlaku benda pelik pun kita akan sambut. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Badui sana, memadailah bagi engkau yang ini. Mukjizat ni cukup dah. Kadang-kadang sahabat tengok. Dia ni yakin dah dengan Rasulullah. Tetapi kadang-kadang sahabat dia nak macam tunjuk khos pada saya. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk mukjizat dia ramai-ramai. Ni kadang-kadang ya Rasulullah nak tengok. Ni macam nostalgia denganmu ya Rasulullah. Hamba pergi sampai mati. Tunjuk personalah dengan hamba. Maka Rasulullah macam-macam peristiwa. Ni antaranya Badui ni. Dia minta sorang. Dia minta khos. Lagu mana dia tak tahu. Beriman dia. Dia tengok jelas nampak bukti kat kalau kita gak teringat. Tengok pokok kayu tu kalau ada sini habis. Wak pala sebeh lah. Nampak? Wak ulu kerih lah. Kalau pokok kayu tu ada kak. Buku. Wak pameran. Kata ni lah pohon kurma yang bergerak ketika Rasulullah panggil. Nak pakat jamu pok kita. Ini marah di Wahabi belakang. Lagu ni. Maka Badui itu menjawab, cukup ya Rasulullah, cukup dah. Cukup dah tanda ni kemah sungguh ya Rasulullah. Hamba dapat email hari ni siap dengan bukti dia. Allah puas hatinya. Cukup ya Rasulullah. Pada dah hamba rasa email sebut asyhadu alla ilaha illallah tu rasa ketak dah dada hamba. Penuh kepercayaan dah denganmu ya Rasulullah. Kita sebut la ilaha illallah rasa kosong, tak ada penuh gapo-gapo. Kau ada kita sebut la ilaha illallah rasa tak. Penuh rasa. Ada rasa gitu? Dah, kita sakit perut kita dah. Serah bukan dados perut. Jadi masalah. Tengok sahabat-sahabat dulu. Sebab tu apabila dia boleh iman, dia tak akan tukar dah dengan benda lain. Sahabat-sahabat. Nyawa dia hamba beri lagi. Aku nak iman, nyawa hamba beri.
Harta hamba bui, anak isteri hamba bui, email hamba nak. Oh tu, Rasulullah sendiri bui email kepada popok dia. Lagu mana tak tahu. Ya Rasulullah, hamba rela gada nyawa hamba. Kita lah ni tak ada pengorbanan lagu tu. Maka kita rasa email kita tak berapa berharga. Dan boleh peri-peri. Lahir-lahir tu email tak ada masalah. Oh sahabat dulu nak boleh email kat nyok katok di orangnya cocok ngap besi di mata di gapo. Oh nak boleh email Tu ya saya sungguh email dia. Kemudian Nabi SAW menyuruh pohon kurma itu kembali kepada tempatnya. Allah Rabbi. Bukan sudah sekat tu. Rasulullah kata, hang duduk situ. Pergi, mula tempatmu. Subhanallah. Supaya budak. Ikut apa itu? Nyak. Lalu Badui itu berkata, wahai Rasulullah. Apabila pergi jalan-jalan, masuklah kaki dia pun masuk. Akal dia. Cerita ni bukan cerita kartun ni. Bukan cerita prozeng ni. Ni cerita betul-betul ni. Cerita mukjizat Nabi ni. Cari buku kau gapo dia kau cerita mengenai mukjizat Nabi. Ada kitab tu tulis 1000 mukjizat Nabi. Baca cerita-cerita kehebatan Nabi, barulah kita rasa Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Kerana kalau kita tak pernah baca mengenai mukjizat Nabi, kehebatan Nabi, kita akan rasa Nabi ni biasa. Nabi hanya membawa ajaran yang benar. Ajar semaya, Nabi orang baik. Betul tu. Memang Nabi ajar dah lagu tu. Tapi ada orang ni terima Islam lagu tu ya. Hok khamak-khamak, hok pelik-pelik jangan percaya sangatlah benda tu. Hok penting Nabi ajar kita jauh gitu ya. Tu ya Nabi-nya. Supaya lagu tu ya. Sekadar tu raja akhlak saja tu ya. Tak ada benda pelik pada dia. Oh. Tok kenali khamak banyak mana. Nabi tak sedok kira. Tok kenali cerita, tok pula condong cerita mana khamak. Pas Nabi tak ada apa satu. Nampak bisa tok kenali pula pada Nabi kau mana? Maka Nabi tentu lebih-lebih lagi. Katanya ulama, karamah para wali itu merupakan mukjizat bagi nabinya. Semua keramat atas muka dunia yang berlaku sekarang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Kerana maksud dia, setara anak dia, setara pengikut dia, keramat setara tu Nabi dia sekira. Hok terima ajaran Nabi Muhammad setara tu dah Nabi sekira. Mana karamah semua wali-wali merupakan mukjizat Nabi dia. Ada keramat kau ni. Bukan kata nak wali tu lebih bisa pada Nabi Muhammad. Setara anak murid, setara pengikut, setara tu dah. Supaya kita lah tok guru silat dengan anak murid dia. Anak murid tu bukan main gotoh ting kayak orang amak 10 orang boleh lawan. Tok guru duk tengok ya. Hok mana bisa sebenarnya. Tok guru nampak duk kinsnya. Hok kawan ni duk bersilat. Anak murid setara tu dah. Tok guru lagi-lagi lah. Biasa standardnya lagu tu lah. Lalu Badui itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah meminta kepadamu satu mukjizat yang orang selain daripadaku tidak pernah memintanya. Maka perkenanlah daku dengan mengizinkan daku sujud setiap lepas pada sembahyang. Sabda Nabi, ya Rasulullah, apabila aku tengokmu ni bisa sungguh mukjizatmu. Lagu mana lepas setiap kali sembahyang aku nak sujud kemu pula. Dah bisa. Badui tu tengangor dah berkali. Jadi tak tahu nak kata lagu mana orang kau dewa. Dewa sayap labuh ni. Nak sujud kepada Nabi setiap kali lepas maya. Rasulullah kata tiada harus sujud bagi yang selain daripada Allah. Jangan. Dalam hati perut pedamu ada syirik lagi. Nemu sembah-sembah. Kamu kata aku Tuhan dah pula. Bisa setara mana aku ni hamba makhluk Tuhan lagi. Tetapi Badui tu siapa berikat lagu tu? Nabi tak marah, tapi Nabi kata, orang ni kali teruja sangat. Siapa nak sembuh? Minta dengan Nabi yang nak sembuhmu. Nak sujud lah. Maka Rasulullah kata jangan. Dan jikalau harus bagi seorang sujud bagi selain daripada Allah. Kalau boleh, makhluk sujud kepada makhluk. Nescaya aku menyuruh sekalian perempuan sujud bagi suami mereka kerana membesar hak suami. Mu rasa aku besar dah deh. Merasa aku besar dah, hebat dah. Tetapi kalau perempuan mesti ada di hati dia hebat suami dia. Setara mana? Supaya mu nak sujud aku lah ni.
Biar setara tu mu nampak seorang isteri, nampak suami dia, supaya mu nampak kaku sat ni, mu nak sujud sat ni. Lagu tu tahap dia. Tetapi tak boleh sujud lah. Agama kita larang hanya pada Allah Ta'ala sahaja.